Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah yang berada di Masjid Al-Mawaddah? Alhamdulillah, bersua lagi di dalam kuliah Maghrib online yang dibawakan khas daripada Masjid Al-Mawaddah. Para jemaah sekalian, kita telah pun memasuki di dalam bab solat-solat sunat. Khususnya kita membahaskan berkenaan tentang solat witir. Maka solat witir ini kita telah pun menerangkan pada minggu-minggu yang lalu berkenaan tentang keutamaan dan juga hukumnya. Waktunya bila, kan, kemudian terjadi persoalan bilakah disunatkan menyegerakan ataupun melambatkan solat witir. Juga kita membincang tentang bilangan rakaat witir tersebut, kan. Ada sebahagian meletakkan bahawa 1 rakaat, kemudian ada letakkan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Hari ini kita akan masuk di dalam subtopik ataupun tajuk kecil di situ berkenaan tentang bacaan dalam solat witir. Maka kita tahu setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kan, seseorang dibolehkan membaca mana-mana ayat Quran ketika mengerjakan salat witir. Dan Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak ada satu apa pun di dalam Al-Quran yang terabai. Maksudnya semuanya digunakan. Oleh itu, bacalah mana-mana Al-Quran, ayat Al-Quran ketika kamu mengerjakan salat. Daripada Aisyah katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atil ula bi sabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalisah qul huwallahu ahad wal muawwizatain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwitir membaca pada rakaat pertama surah Al-A'la, pada rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun, manakala pada rakaat ketiga membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Maka dia tidak ada satu garis pandu khas berkenaan tentang apakah surah yang boleh dibaca ketika witir, kan. Ia sebenarnya apa-apa jua surah di situ. Kemudian dibahaskan berkenaan tentang qunut dalam solat witir. Seringkali kita tahu bahawa kita baca doa qunut ini ketika mana solat subuh, kan. Tetapi dalam witir juga Nabi SAW pernah membaca qunut itu. Membaca qunut disyariatkan dibaca ketika mengerjakan solat witir dan boleh dilakukan sepanjang tahun. Kerana apa? Hadis daripada riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Abu Daud dan juga Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW mengajarkan bacaan doa kepadaku supaya dibaca ketika mengerjakan salat witir. Hasan bin Ali, cucunda baginda SAW, menceritakan bagaimana Rasulullah mengajar beliau membaca doa qunut. Maka apa bacaannya? Seperti mana kita baca dalam doa qunut biasa kita. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, wa sallallahu ala nabiyil Muhammad. Yang bermaksud, ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Sejahterakanlah aku seperti mana orang-orang yang telah disejahterakan. Pimpinlah diriku seperti mana orang-orang yang engkau pimpin. Berikanlah keberkatan dalam segala sesuatu yang telah engkau anugerahkan. Hindarkanlah diriku daripada segala bahaya yang telah engkau tetapkan. Sesungguhnya engkaulah yang menentukan dan bukannya engkau ditentukan. Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang membela-Mu dan tidak akan menjadi mulia orang yang memusuhi-Mu. Engkau, wahai Tuhan, kami adalah Maha Pemberi keberkatan dan Maha Mulia. Semoga Allah tetap mencucurkan rahmat ke atas Nabi Muhammad. Imam At-Tirmizi berkata,
ini adalah hadis hasan. Tambahnya lagi, malah ini merupakan bacaan doa qunut daripada Nabi SAW yang terbaik. Imam An-Nawawi berkata sanad hadis ini sahih. Namun Ibn Hazm tidak memberi komen berkaitan sahih ataupun tidaknya hadis tersebut. Bagaimanapun, Ibn Hazm berkata, hadis ini sekalipun tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dalil, tetapi kami tidak menemukan hadis selain daripada hadis ini. Kami tentunya lebih mengutamakan hadis dhaif berbanding pendapat manusia biasa. Oleh itu, dalam masalah ini kami bersetuju dengan pendapat Ibnu Hanbal. Begitu juga dengan mazhab Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ibn Abbas, Al-Barra, Anas, Hasan Basri, Umar bin Abdul Aziz, Al-Thawri, Ibn Mubarak, ulama mazhab Hanafi dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Nawawi berkata, ramai ulama yang menyokong pendapat ini adalah memperkuat lagi riwayat hadis tersebut sebagai suatu kekuatan dalil. Maka daripada sini sebenarnya hadis memberikan komentar panjang. Kan? Pertama dari sudut kualiti hadis. Okey, At-Tirmizi mengatakan dia hadis hasan. Tetapi Imam Nawawi mengatakan hadis ini hadis sahih. Okey, jadi dia bertembung dua kualiti, sama ada hasan ke hadis sahih. Tapi Ibn Hazm mempunyai satu pandangan yang agak menarik. Apa dia mengatakan? Hadis ini sekalipun tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dalil kerana mungkin dia tak dikira sebagai hadis sahih, kan? Tetapi kami tidak menemukan hadis selain daripada hadis ni. Maksud adalah semua tak ada pun hadis yang berkaitan tentang perkara ni. Maka kami tentunya lebih mengutamakan hadis dhaif berbanding pendapat manusia biasa. Maka ini merupakan satu perkara yang menarik, kan, pandangan Ibn Hazm. Bermaksud walaupun hadis itu adalah hadis dhaif, ia lebih baik daripada perbuatan manusia. Bermaksud perbuatan manusia apabila ditanya siapa yang melakukan dan kenapa kamu lakukan, oh kami melakukan kerana kami yang melakukan, kan? Maka pandangan tersebut dia lebih rendah daripada pandangan mengatakan tentang oh hadis ada tapi hadis dhaif. Sebab tu ada sebahagian fuqaha meletakkan walaupun dia hadis dhaif, dia tetap hadis. Dhaifnya dia kerana sanad. Berbeza dengan dia bukan hadis, orang cakap dia hadis. Ini perkara yang perlu kita faham bezanya. Maka ada fuqaha menggunakan hadis dhaif sebagai hujah, kan, khususnya dalam bab melarang ataupun meninggalkan satu perkara. Apabila mereka kumpulkan hadis, ternyata hadis itu adalah hadis dhaif, tapi mereka gunakan. Sebab apa? Mereka cakap lebih baik ada hadis dhaif daripada percakapan manusia ataupun perbuatan manusia di situ. Oleh itu, dalam masalah yang tadi kita dah bahaskan, kan, Imam Syafi'i dan lain-lain berpendapat tidak perlu membaca qunut ketika berwitir, melainkan pada separuh akhir daripada bulan Ramadan. Ini merupakan pandangan mazhab Syafi'i. Atau kita lihat di Singapura khususnya, kan, apabila dah masuk separuh akhir Ramadan tu, ada sebahagian imam dah mula baca qunut. Biasanya di separuh akhir tu istilahnya nuzul Quran. Nuzul Quran terjadi pada separuh akhir, kan. Separuh akhir kedua tu mula baca. Ada yang mula baca pada 10 malam terakhir. Okey. Dalilnya tadi mengatakan separuh akhir daripada bulan Ramadan ialah hadis daripada Abu Daud bahawa Umar bin Khattab mengumpulkan orang ramai untuk mengerjakan solat jamaah dengan menjadikan Ubay bin Ka'ab sebagai imam solat. Selama 20 hari Ubay menjadi imam solat kepada mereka, namun tidak pernah berkunut melainkan ketika separuh akhir daripada bulan Ramadan. Dia mention betul-betul Ubay bin Ka'ab tidak pernah membaca kunut selama 20 hari, kan, sehingga masuklah separuh akhir Ramadan. Jadi kalau kita tengok balik 20 hari bermaksud tinggal 10 hari lagi untuk Ramadan. Sebab itu ada sebahagian pandangan ulama mengatakan bahawa 10 malam terakhir. Manakala dalam sama juga matan yang menceritakan separuh akhir. Kalau kita letakkan betul-betul sebulan Ramadan 30 hari bahagi 2, 15 hari. Maka oleh yang demikian 15 hari selepas itu maka bermulalah. Jadi nampak bagaimana ayat itu dibina. Jadi tak perlulah mengatakan oh, kenapa ustaz tu gini, kenapa ustaz tu begitu. Sebab kita kena faham bagaimana penerimaan hadis tu. Hadis tu ceritakan bahawa Ubay bin Ka'ab tak melakukan selama 20 hari. Bakinya berbuat, bermaksud 10. Tapi dalam masa sama disebutkan bahawa dilakukan separuh akhir bulan Ramadan. Separuh akhir pertama 15, separuh akhir kedua 15. Okey, faham daripada situ. Muhammad bin Nasr meriwayatkan bahawa Sa'id bin Jubair pernah ditanya tentang bilakah memulakan doa qunut ketika berwitir.
Ini soalan yang bagus orang kita kan. Selalu tanya, so bila nak mula? Maka beliau pun menjawab, pada satu ketika Umar bin Khattab mengutus sepasukan tentera. Tiba-tiba mereka tersesat di suatu perjalanan. Hingga keadaan yang demikian membuat Umar berasa khawatir terhadap keselamatan mereka. Setelah tiba pertengahan akhir bulan Ramadan, Umar membaca qunut supaya mereka terselamat daripada pelbagai bahaya dan perkara yang tidak diingini. Jadi kena faham tujuan baca qunut tadi. Tujuan baca qunut tadi untuk selamatkan mereka daripada bahaya dan perkara yang tidak diingini. Itu yang besar untuk kita faham. Okey. Maka seterusnya masuk pada topik kecil berkenaan tentang tempat berkunut. Kunut itu boleh dilakukan sebelum rukuk, setelah membaca surah, dan boleh pula dilakukan setelah bangkit daripada rukuk. Humaid meriwayatkan katanya, sa'altu Anasan 'anil qunut qabla ruku' atau ba'da ruku', faqala kunna naf'al qabla wa ba'd. Aku pernah bertanya kepada Anas tentang qunut, adakah ia dibaca sebelum rukuk ataupun sesudahnya? Maka beliau pun menjawab, biasanya kami membacanya sebelum atau sesudah rukuk. Yang mana satu ni Ustaz? Kan? Cerita dia ialah sama ada biasa kita buat macam mana, dah rukuk, kan dah habis baca doa, dah baca surah semua. Lepas tu kita rukuk, Allahu Akbar, rukuk. Lepas tu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, baru kita baca qunut. Kan? Dalam riwayat mengatakan bahawa dia boleh baca sebelum ataupun selepas bangkit daripada rukuk pun boleh. Kan? Sebelum dah habis baca surah, kan? Dah habis baca surah, lepas tu tiba-tiba imam pun angkat tangan, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi jangan kena komplain lah. Kan, yang kena komplain sebab apa? Normal biasanya kan, kebiasaannya ialah kita baca kunut selepas rukuk. Lepas rukuk bangun barulah kita baca kunut. Tapi mungkin dia terkesan dengan norma baru kan, benda semua ada berubah, jadi dia pun terubah sekali. Sebelum dia rukuk dia dah baca kunut. Tapi boleh ke tidak? Boleh. Riwayat daripada Anas mengatakan boleh. Jika seseorang baca qunut sebelum rukuk, hendaklah dia bertakbir dahulu. Kalau nak buat boleh, tapi dia kena bertakbir terdahulu sambil mengangkat kedua tangannya selepas membaca surah. Kemudian hendaklah bertakbir sekali lagi setelah berkunut. Hal ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh sesetengah sahabat. Setengah ulama berpendapat bahawa disunatkan mengangkat kedua-dua tangan ketika berkunut, tapi setengah mereka lagi tidak menganggap sebagai satu perbuatan sunat. Adapun menyapu muka dengan kedua tangan, maka menurut keterangan Al-Baihaqi bahawa yang demikian itu tidak perlu dilakukan dan cukup mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh kaum salaf, di mana cukup mengangkat kedua tangan sahaja tanpa harus menyapu muka ketika mengerjakan salat. Terlebih-lebih lagi ketika berkunut. Maka kalau nak buat kunut sebelum ni, katalah habis baca surah kan, sampailah pada akhir surah tu, kemudian Allahu Akbar, tapi dia tak rukuk. Kemudian baru Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, sampailah akhir berdoa. Kemudian dia pun Allahu Akbar, rukuk. Banyak kerja Ustaz, banyak kerja sedikit. Kan, kalau sebelum ni dia tak banyak kerja, dia habiskan macam gitu je. Tapi kalau dia nak buat, silakan, tapi dia kena tahu macam itu. Okay. Manakala pendapat berkenaan tentang sapu muka, dah habis baca doa kan, dah habis baca doa qunut, ada nak sapu muka kan, maka Al-Baihaqi memberikan komentar mengatakan bahawa tidak perlu dilakukan, maka cukuplah mengikuti apa yang dikerjakan kaum salaf. Kaum salaf bermaksud apa? Orang-orang terdahulu. Mereka baca doa qunut, kemudian dia terus sujud. Jadi tak adalah nak sapu muka. Okey. Maka kita faham bagaimana kita sebahagian ulama Nusantara, majoriti ulama Nusantara sebenarnya menggunakan pandangan bahawa subuh dia ada kunut. Maka tata cara dia hampir sama dekat sini. Okey. Seterusnya masuk pada topik yang berikut, berdoa sesudah solat witir. Jika seseorang yang selesai mengerjakan solat witir, disunatkan membaca zikir Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Pada kali ketiga, suara bacaan mestilah dikuatkan lagi. Dan lalu diteruskan dengan membaca Rabbul Malaikati Warruh. Kenapa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Daud dan juga Nasa'i daripada Ubay bin Ka'ab. Katanya, Rasulullah SAW selalunya apabila mengerjakan solat witir,
beliau membaca surah Al-A'la, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Setelah membaca salam, beliau pun membaca Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Allah yang Maha Raja, yang Maha Suci, sebanyak 3 kali dengan menguatkan suaranya pada kali yang ketiga. Demikian menurut lafaz An-Nasa'i. Manakala Daraqutni pula menambah bahawa Nabi SAW membaca Rabbul Malaikati War-Ruh, Tuhan sekalian malaikat dan roh. Maka daripada sini kita nampak bahawa riwayat hadis ini digabungkan. Ubay bin Ka'ab kan, riwayat daripada disambungkan dengan Subhanal Malikil Quddus saja. Tapi apabila masuk daripada Daraqutni, dia menambahkan bahawa ada juga lafaz iaitu Rabbul Malaikati War-Ruh. Seterusnya hendaklah berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Abu Daud dan Tirmizi daripada Ibn Majah daripada Ali mengatakan bahawa setelah mengerjakan solat witir, Nabi SAW pun membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaika ala nafsik. Boleh dapat? InsyaAllah boleh dapat, sebab kali ini recording jadi boleh repeat balik dengar. Maksudnya apa? Ya Allah, aku berlindung dengan keredaanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung dengan kesejahteraanmu dari siksamu. Aku berlindung kepadamu daripada siksamu. Aku tidak dapat mengira puji-pujian ke atasmu sebagaimana engkau memuji ke atas dirimu sendiri. Maka ini yang dimaksudkan berkenaan tentang doa tadi. Okey, seterusnya kita akan masuk di dalam bab saya rasa saya boleh habiskan berkenaan tentang solat witir ini. Okey, masuk kepada topik kecil berkenaan tentang tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Dia dah witir dekat masjid, kemudian dia balik rumah, lepas tu dia witir lagi. Seseorang yang sudah mengerjakan solat witir lalu berkeinginan untuk mengerjakan solat sunat lagi, maka orang itu dibolehkan melakukannya, tetapi tidak perlu mengulangi lagi solat witir untuk kedua kalinya. Dalilnya hadis daripada Abu Daud, Nasa'i dan Tirmizi. Ia dianggap sebagai hadis hasan. Daripada Ali katanya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul la witrani fi lailah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Diriwayatkan daripada Aisyah juga mengatakan bahawa Nabi SAW membaca salam hingga terdengar kami, lalu beliau mengerjakan solat 2 rakaat berikutnya setelah membaca salam tadi dalam keadaan duduk. Daripada Ummu Salamah mengatakan bahawa Nabi SAW pernah mengerjakan solat 2 rakaat sesudah witir dalam keadaan duduk. Jadi dari demikian daripada hadis ini menceritakan bahawa kalau katakanlah orang tu dah solat witir, okey, waktu tarawih, ini cerita tarawih lah kan, dah habis solat witir tarawih, lepas tu disebabkan qiyam kan, 10 malam terakhir, maka dia lakukan qiyam, maka dia pun bangun lagi solat, habis solat witir lagi ataupun tidak, orang itu boleh untuk tidak melakukan witir, kerana nak kena ingat witir ni wajib ke sunat kan, maka dia tidak perlu dilakukan lagi. Tapi Ustaz, saya nak buat, maka adalah ganjaran untuknya. Dia nak buat, dia silakan. Sebab tu kadang-kadang kita perasan bila kita melakukan solat 10 malam terakhir, kita qiyam dekat masjid, kita akan perasan bahawa ada yang orang solat sama-sama qiyam lail, tapi bila masuk witir dia keluar. Mungkin dia dah memahami berkenaan tentang tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Adapun mungkin yang mana dia keluar, bukan saya keluar bukan sebab apa Ustaz, saya keluar saya pergi tandas, itu masalah dia dan dia bukan jadi masalah kita, menjadi beban. Dia ada urusan dia, kita ada urusan kita. Janganlah tambah-tambah lagi masalah dalam hal ini kan. Menarik untuk yang terakhir ni, menariknya ialah adanya istilah mengqada'kan solat witir. Majoriti ulama berpendapat bahawa solat witir boleh diqada' berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim yang dianggapnya sebagai hadis sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha ahadukum wa lam yutir falyutir." Jika salah seorang antara kamu bangun pagi dan belum berwitir, maka hendaklah dia mengqada' salat witir. Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Sa'id Khudri bahawa Nabi SAW bersabda, "Man nama an witrihi aw nasiyah
falyusallihi idza dzakarahu. Sesiapa tertidur hingga tidak sempat mengerjakan salat witir ataupun terlupa, maka hendaklah melakukan witir jika dia mengingatnya. Menurut riwayat Ahmad dan juga At-Tabrani dengan dengan sanad hasan, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu fayutiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangun pagi sesudah waktu subuh lalu beliau pun berwitir. Ulama sebenarnya berselisih pendapat dalam masalah waktu di manakah seseorang seharusnya mengqada solat witir. Mazhab Hanafi berpendapat bahawa witir boleh diqada pada setiap masa selain daripada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan solat. Manakala mazhab Syafi'i pula berpendapat bahawa dibolehkan mengqada witir pada setiap masa sama ada waktu malam maupun waktu siang. Mazhab Malik dan Ahmad pula berpendapat bahawa mengqada witir hanya dibolehkan sesudah fajar sahaja selagi belum mengerjakan solat subuh. Maka ada tiga pandangan. Pandangan mazhab Hanafi mengatakan boleh diqada pada setiap masa kan, selain daripada waktu yang dilarang mengerjakan solat. Sebab ada waktu yang dilarang kan untuk kerja solat, itu tak boleh. Syafi'i pula boleh dilakukan pada setiap masa kan, sama ada waktu malam, waktu siang, yang dilarang ataupun tidak. Mazhab Syafi'i mengatakan semua boleh. Manakala mazhab Malik dengan Ahmad pula mengatakan hanya boleh mengqada witir sesudah fajar sahaja selagi belum mengerjakan solat subuh. Kerana apa? Berdasarkan pada teks hadis, gitulah cara Nabi lakukan. Maka kenapa para ulama berbeza pandangan kat sini? Kerana apa? Kerana ilmu itu sangat luas. Kan, ia bukan hanya tertumpu kepada satu-satu nas ataupun satu-satu dalil, ia juga tertumpu kepada bagaimana pengamalan ketika itu. Maka kita lihat kan, Imam Abu Hanifah dia menitik beratkan bahawa yang ada waktu yang tak boleh solat kerana solat witir ialah sunat. Kan, maka bagi mereka nak qada, mereka qada, tapi tak boleh solat pada waktu-waktu yang dilarang. Mazhab Syafi'i mengatakan bahawa waktu yang dilarang untuk lakukan solat tak ada kena-mengena dengan keadaan qada ni, maka boleh diteruskan. Kan, manakala pandangan mazhab Malik dan juga mazhab Ahmad bin Hanbal ataupun dikenali sebagai mazhab Hanbali, kan mereka memang tertumpu pada teks hadis. Maka seluruh teks hadis diceritakan ini kan waktu dia ada waktu dia, time frame dia. Maka sebab tu dia letakkan secara detail bahawa waktu untuk nak lakukan solat tadi ialah sesudah fajar sahaja. Selagi belum mengerjakan solat subuh. Maka itu di antara tata cara ataupun panduan yang diberikan oleh ulama-ulama mazhab. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung nanti berkenaan tentang qunut pula tadi. Kan tadi kita cerita tentang qunut witir kan. Maka daripada situ para ulama kaitkan qunut pula untuk solat 5 waktu. Bagaimana, boleh ataupun tidak. Kan, sampailah kepada qunut dalam solat subuh secara detail yang diamalkan oleh masyarakat kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.